Saya mohon maaf kerana sedikit lewat, kerana sebentar tadi saya solat maghrib di Taman Sepakat dan kemudian saya dibawa untuk bertemu dengan lebih 30 pemimpin UMNO Gombak. Mereka berhajat untuk bertemu dengan saya. Mereka masih memegang jawatan, sebahagiannya ketua UMNO Cawangan, sebahagiannya ketua wanita Cawangan, dan mereka berikrar kali ini mereka tidak ada pilihan melainkan menyokong Perikatan Nasional Palestin. Saya amat teruja apabila bertemu dan bersemuka dengan pemimpin-pemimpin UMNO yang sedia ada. Kerana keputusan yang mereka buat itu berdasarkan conscience ataupun damir. Bukan ada paksaan. Saya tidak pernah memaksa sesiapa untuk mendukung perjuangan ini. Tetapi mereka yang tampil kerana melihat kerosakan, kemusnahan yang sedang berlaku di dalam kerajaan perpaduan ataupun madani ini, atas nama persaudaraan, atas nama perpaduan, mereka bersatu dengan perompak dan perasuah dalam negara. Saya bersyukur kerana akhirnya mereka diberikan petunjuk untuk melihat yang benar itu benar, yang hak itu sebagai hak, dan yang batil itu sebagai batil. Dan inilah kejayaan kita untuk menarik dan memperkukuhkan ukhuwah dan persaudaraan di dalam masyarakat. Kita di dalam pilihan raya ini bukan untuk bergaduh, bukan untuk berperang. Saya bertanggungjawab sebagai calon untuk mengajak para pengundi di Jalan Enggang, ayo, kita tidak boleh lagi jadi pemerhati, tetapi kita bertanggungjawab untuk melakukan sesuatu bagi menyelamatkan umat Melayu, orang Islam, negeri dan negara ini, insya-Allah. Dan yakinlah bahawa wadah perjuangan hari ini yang dapat mengangkat martabat umat Islam dan orang Melayu serta menjaga keharmonian semua kaum dalam negara adalah Perikatan Nasional. Pagi ini saya mengambil masa yang begitu panjang berbincang dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk memuktamadkan manifesto ataupun tawaran kita kepada rakyat negeri Selangor. Dan Alhamdulillah, sebahagian besar daripada apa yang kita telah cadangkan diterima baik. Dan insya-Allah pada hari Jumaat ini Tan Sri Muhyiddin sendiri akan mengumumkan tawaran-tawaran Perikatan Nasional kepada rakyat negeri Selangor. Kita terpaksa mengambil langkah yang berani dan bertanggungjawab kerana kegagalan kepimpinan di peringkat persekutuan. Semua kita sedang ditekan menghadapi masalah kos sara hidup yang begitu tinggi, harga barang yang melonjak, inflasi semakin memuncak, ringgit meruduk, ekonomi semakin lemah. Pelabur-pelabur asing telah meninggalkan negara kita kerana Malaysia tidak lagi kompetitif. Ramai rakyat termasuk negeri Selangor hilang pekerjaan, manakala yang sedang mencari pekerjaan tidak mungkin dapat mencari pekerjaan yang baik kerana jumlah pelaburan di negeri Selangor tahun ini telah pun jatuh ke tahap yang ketiga berbanding dengan wilayah persekutuan dan juga negeri Johor Darul Takzim. Ini tidak pernah berlaku sebelum ini. Saya bersyukur kerana saya pernah diberikan mandat sebagai Menteri Besar Negeri Selangor. Saya tahu Selangor ini penting. Selangor ini penyumbang kepada ekonomi Malaysia. Kita menyumbang 1/4 daripada ekonomi negara. Maknanya setiap RM1 di dalam poket kita, sama ada di Jalan Enggang, di Selangor, Perak, Perlis, Sabah, Sarawak, RM1 yang dimiliki oleh rakyat Malaysia, 25 sen datang daripada rakyat negeri Selangor. Begitu pentingnya Selangor
untuk mempertahankan ekonomi Malaysia. Tetapi apabila kepimpinan Selangor hari ini gagal untuk meletakkan Selangor di tahap yang tertinggi, apakah mungkin kita nak tunggu sampai bila? Apakah sehingga meruduk ekonomi negeri baru kita ingin sedar? Saya memulakan ucapan pada malam ini mengajak rakyat untuk melakukan sesuatu. Dan kita boleh lakukan sesuatu. Kerana kita telah memberikan rekod prestasi yang cemerlang. Ketika Tan Sri Muhyiddin Yassin diberikan tanggungjawab sebagai Perdana Menteri Malaysia dalam keadaan negara dan dunia sedang berdepan dengan pandemik yang luar biasa. Bukan sahaja Malaysia, negara maju, negara tidak maju, negara besar, negara kecil, Malaysia tidak terkecuali. Betapa sukarnya apabila sempadan negara terpaksa ditutup, sempadan daerah terpaksa ditutup, pergerakan kita terbatas, banyak industri dan sektor perniagaan terpaksa ditutup. Kerana itu adalah keputusan Badan Pertubuhan Kesihatan Antarabangsa. Kita tidak ada pilihan. Kita tidak boleh membandingkan dengan kejayaan negara lain kerana semua dunia menghadapi masalah yang sama. Kita tak boleh bandingkan dan belajar pada negara jiran, mereka juga tidak terkecuali. Amerika Syarikat negara maju parah akibat pandemik. Jepun. Tetapi dengan kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang tak banyak bercakap, tetapi fokus pertama untuk melindungi kesihatan rakyat dengan memberikan suntikan vaksin. Bukan murah, kos kepada kerajaan 6 bilion ringgit. Dia tidak pernah mengeluh. Yang penting rakyat mesti diselamatkan, kesihatan mesti diberikan keutamaan. Nak dapatkan bekalan vaksin pun amat sukar, kerana dia sudah menjadi satu instrumen ataupun produk yang dikawal oleh negara-negara maju. Tetapi kerana beliau dihormati oleh masyarakat antarabangsa, kita dibenarkan untuk mendapat bekalan vaksin pada harga yang begitu mahal. Kita terpaksa membeli. Yang penting rakyat mesti diselamatkan. Dan kita tahu ketika itu seluruh rakyat Malaysia, lebih 30 juta mendapat bekalan vaksin percuma daripada Perikatan Nasional. Alhamdulillah. Walaupun ada kalangan keluarga kita yang meninggal dunia, kita bersimpati, tetapi majoriti rakyat Malaysia selamat daripada pandemik ini. Pada masa yang sama, kita juga tumpu soal bagaimana nak pulihkan ekonomi. Kerana apa yang kita bangunkan selama 60 tahun sudah diruntuhkan oleh sejenis kuman yang begitu kecil. Ini ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya diserang teruk, disuruhnya tutup kilang. Ada orang nak buka, dia kata. Saya tidak boleh tutup semua sektor kerana ekonomi kita akan lumpuh. Maka kita terpaksa mengimbangi di antara keselamatan dan kesihatan dengan kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi rakyat. Satu tindakan yang sukar, tetapi kerana kita ada leadership, kita ada kepimpinan, dan kita buat dengan rasa tanggungjawab, alhamdulillah, ekonomi kita tidaklah separah itu. Sekarang ini Malaysia sudah dibuka sempadan, ekonomi sudah berjalan, dan Malaysia diiktiraf oleh dunia antara negara yang terbaik di dunia menguruskan pandemik COVID-19. Maknanya kita ada rekod. Kita telah berjaya. Sekarang lihat, patutnya lebih baik daripada sebelum ini. Pandemik sudah tidak ada, sempadan sudah dibuka. Kalau sebelum ini harga mahal, sebabnya mudah. Bila sempadan tutup, bekalan makanan tidak boleh masuk. Bila supply berkurangan, demand meningkat, sudah tentulah harga mahal. Tetapi sekarang sempadan sudah dibuka, supply tidak ada masalah, permintaan meningkat, harga juga semakin mahal. Saudara-saudari, sebab itu Malaysia tidak lagi kompetitif. Kita mahu sebuah kerajaan baru di peringkat persekutuan, tapi kita selesaikan di peringkat negeri dulu. Di peringkat negeri pun kita ada rekod.
Saya alhamdulillah pernahlah diberikan tugas yang berat sebagai Menteri Besar. Tidak lama, sekitar 4 tahun setengah, tetapi sampai hari ini rakyat Selangor ingat jasa dan kejayaan kita sebagai Menteri Besar Negeri Selangor pada ketika itu. Alhamdulillah. Banyak inisiatif yang telah kita laksanakan. Sebab itu pada pagi ini saya beritahu dengan Tan Sri Muhyiddin, oleh kerana kepimpinan Selangor hari ini tidak lagi peduli dan prihatin kepada rakyat, maka kita kena teruskan program-program ini. Antaranya, yang lain akan diumumkan pada hari Jumaat, kita telah mengambil keputusan bahawa program air percuma akan diteruskan untuk rakyat negeri Selangor. Kalau dulu saya bagi setiap keluarga di Selangor, sekarang ini dia potong skim itu hanya untuk B40 saja, konon. Tetapi dia lupa sekarang ini tidak ada lagi B40. Yang sekarang mungkin B60, B70. Kerana pandemik, ramai yang sudah jatuh lebih miskin daripada sebelum ini. Sebab itu ramai rakyat Selangor yang tercicir. Maka kita lebarkan program ini bukan saja untuk golongan B40, tapi mana-mana keluarga yang berpendapatan 15,000 ke bawah, kita akan tetap memberikan air percuma kepada keluarga yang berkenaan, insya-Allah. Kita juga telah setuju program khairat kematian. Kita beri 2,500 dulu. Saya percaya Jalan Enggang juga telah mendapat manfaat daripada program ini. Ada keluarga meninggal dapat 2,500. Sekarang 500. 2,000 dipotong. Patutlah reserve dia besar. Setiap malam mendabik dada, oh aku punya reserve simpanan lebih besar daripada Azmin. Ya, besar sebab kamu tak belanja untuk rakyat. Saya, simpanan saya masih besar, tapi besar juga sumbangan saya kepada rakyat negeri Selangor pada ketika itu. Apa maknanya Menteri Besar dan Kerajaan Negeri menyimpan reserve yang besar kalau rakyat tidak dapat manfaat? Bukan kerja kerajaan untuk menyimpan reserve semata-mata untuk mendapat interest daripada bank. Itu bukan kerja kerajaan. Saya semasa Menteri Besar, reserve saya besar, belanja untuk rakyat juga besar. Bukan saja itu, saya arah beberapa PBT, pihak berkuasa tempatan yang besar seperti Shah Alam, Petaling Jaya, Kelang, Subang, simpanan mereka ratusan juta ringgit. Saya panggil datuk-datuk pandai, kamu simpan wang banyak-banyak buat apa? Ini adalah wang pembayar cukai. Taxpayers bayar cukai kepada PBT untuk kamu memberikan perkhidmatan services kepada mereka. Mengapa kamu simpan? Ada juga PBT yang membeli aset, bangunan, pejabat. Untuk apa? Untuk mendapat sewa. Untuk apa? Itu bukan peranan dan tanggungjawab PBT. Maka saya arah datuk-datuk bandar, monetize the asset, keluarkan tunai daripada PBT, baiki longkang, baiki taman permainan, cat flat-flat rumah kos rendah seluruh negeri Selangor, tukar lift yang selamat untuk mereka yang berpendapatan rendah, baru kita berikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada rakyat. Dan program ini insya-Allah kita akan teruskan di bawah Perikatan Nasional yang akan kita umumkan. Kita juga sebelum ini telah kecualikan cukai pintu. Cukai-cukai pintu rumah kos rendah, rumah pangsa kos rendah, kampung tradisi, kampung Melayu, kampung Bagan, tak payah bayar cukai pintu kerana mereka susah. Walaupun kerajaan negeri kehilangan hasil lebih kurang 80 juta. Apalah 80 juta untuk rakyat? Saya sudah kecualikan. Tapi hari ini lihat apa yang sedang berlaku. Ditekan. Saya pergi ke Kuala Selangor baru-baru ini di Permata. Parking untuk rakyat susah pun, lambat 30 minit kena saman. Padahal dia singgah nak beli nasi lemak, nak beli roti canai. Takkanlah tak ada rasa prihatin dan peduli rakyat langsung.
Peniaga-peniaga kecil hari ini sebagian besarnya oleh orang Melayu. Berniaga tepi jalan kena hambat oleh PBT. Dipaksa bayar fee lesen perniagaan. Tapak-tapak pasar tani, pasar malam dipaksa bayar sewa tapak. Saya beritahu Tan Sri Muhyiddin, kita kena jaga mereka. Mereka susah. Mereka baru nak bangkit semula setelah berlaku pandemik. Alhamdulillah, Perikatan Nasional hari ini setuju, diizinkan Allah kita membentuk Kerajaan Negeri Selangor. Kami akan hapuskan cukai pintu, fee lesen perniagaan, sewa tapak peniaga-peniaga, sama ada pasar tani, pasar malam, pasar minggu, semua kami akan hapuskan untuk membantu peniaga-peniaga di seluruh Malaysia. Tapi ini hanya sebahagian. Apa agenda besar kita? Pertama, program hijrah. Ramai peniaga-peniaga, usahawan kecil yang tidak ada modal nak membesarkan perniagaan mereka. Pergi bank, tak mungkin mereka dapat pinjaman. Kalau dapat pun kena cagar ataupun interestnya tinggi. Maka kita akan teruskan program hijrah, skim mikrokredit yang saya telah laksanakan sebelum ini. Saya nak beri di antara RM10,000 hingga RM50,000. Tak payah bayar interest, zero interest. Ambil, boleh besarkan gerai, warung, beli peralatan baru, tingkatkan hasil dan pendapatan, dan bayar bayaran balik mingguan sekadar yang termampu oleh peniaga-peniaga berkenaan. Kemudian kita nak memberdayakan wanita. Kalau dulu saya perkenalkan skim KIS, Kasih Ibu Smart Selangor, kerana wanita merupakan pengurus keuangan yang terbaik berbanding lelaki. Nak urus di rumah, masalah makanan, dapur, mereka lebih faham. Harga ayam, harga sayur, harga ikan, harga daging. Suami mungkin tidak begitu faham. Kalau dia hantar isteri pergi pasar pun, dia tak masuk pasar. Dia isap rokok dalam kereta. Tapi tak mengapa, dia tetap suami mithali kerana hantar isteri ke pasar. Yang penting, isteri wanita ingin menguruskan keuangan dengan baik. Saya beri RM200 sebelum ini, sebulan. Setahun 2,400, supaya ketua isi rumah wanita itu boleh menggunakan kad, smart card ini, pergi supermarket, kedai runcit, boleh beli apa juga barangan dapur. Beras, tepung, gula, ikan, sayur, pakaian anak sekolah. Syarat saya satu je, jangan beli rokok untuk suami. Itu kita tak benarkan. Yang lain mereka boleh beli. Sekarang tidak ada. Maka tadi kita setuju, kita perkukuhkan skim ini. Bukan 200, kita sedang meneliti 1-2 hari ini. InsyaAllah kita naikkan kepada RM500 kepada ketua isi. Kemudian kita nak bina pusat penjagaan kanak-kanak. Sebab wanita di Selangor kebanyakannya ada pekerjaan. Dia ada career dia. Sebab pendidikan yang baik, dia ada pengalaman, dia ada kemahiran, dia telah bekerja. Namun, peratusan wanita yang terpaksa berhenti kerja juga agak tinggi. Bukan hanya semata-mata kerana mereka mendirikan rumah tangga, tetapi sebaik saja mereka mendapat cahaya mata, mereka terpaksa berada di rumah untuk menjaga anak-anak. Kalau dihantar ke pusat penjagaan kanak-kanak, child care center, ataupun for early education, pendidikan awal, kosnya terlalu mahal. Dan ada juga pusat penjagaan kanak-kanak yang tidak dilengkapi dengan pakar-pakar yang boleh menjaga bayi dan anak-anak kecil ini. Banyak kes-kes kemalangan di mana berlaku cok ataupun tersumbat kerana susu dan sebagainya, dan berlaku kematian. Ini banyak dilaporkan dalam akhbar. Maka kita setuju, insya-Allah kita telah teliti, kita akan bina 100 child care center di seluruh negeri Selangor
dengan kelengkapan yang canggih dan moden dan tenaga profesional untuk menjaga anak-anak dan bayi ini tanpa sebarang bayaran percuma kepada rakyat Malaysia. Maknanya kita nak beritahu kepada wanita negeri Selangor bahawa kamu boleh terus bekerja, kamu boleh teruskan karier kamu, tidak perlu berhenti kerja. Biarlah kerajaan menjaga anak-anak mereka dalam keadaan yang selamat dan kemudahan yang terbaik dan canggih, supaya kita dapat membangunkan anak-anak ini berjaya di masa depan, insya-Allah. Bagus atau tidak? Nak atau tidak? Kalau nak, kita kena kerja kuat. Itu sebahagian saja. Banyak lagi yang akan diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin pada hari Jumaat malam ini, malam Jumaat, hari Jumaat malam Sabtu, dan kita akan laporkan secara meluas, dan saya berharap ianya dapat meyakinkan pengundi-pengundi bahawa inilah masa depan negeri Selangor. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak merayulah pada malam ini. Kita hanya tinggal beberapa hari saja lagi. Saya berharap penduduk di Jalan Unggang ini, yang saya difahamkan hampir 100% adalah orang Melayu dan umat Islam, kita kena keluar beramai-ramai. Setiap malam saya mengingatkan perkara ini, kerana kalau mengikut trend dalam beberapa pilihan raya sebelum ini, jumlah peratusan keluar mengundi di kalangan orang Melayu agak rendah, sedangkan jumlah pengundi Melayu itu tinggi. Di Ulu Kelang jumlah pengundi Melayu 87%, orang Cina 8% dan India 4%. Tetapi kalau jumlah pengundi Melayu itu besar, yang keluarnya kecil, kita akan ditewaskan. Ada pihak jumlahnya kecil, tetapi jumlah peratusan keluar mengundinya mencecah 95%. Ada kemungkinan mereka boleh menang. Kita tidak boleh ambil mudah. Kerana hari ini kita dengar banyak hujah dan perbahasan di luar sana. Orang Melayu dan umat Islam tergugat dengan situasi semasa. Sebab itu kita dilarang bercakap, jangan sentuh 3A. Ini masalahnya. Kita bukan nak menghina atau mencetuskan ketidakharmonian dalam masyarakat pelbagai kaum di dalam negara dan negeri. Malahan saya sering menegaskan, kepelbagaian itu sebenarnya adalah aset untuk Malaysia dan Selangor maju ke hadapan. Tapi kalau ada isu Melayu, kalau masalah ekonomi orang Melayu, kalau masalah agama Islam, pemimpin Melayu dan Islam tidak boleh bicara dan mempertahankan agamanya sendiri. Apa yang sedang berlaku pada hari ini? Siapa akan bercakap dan mempertahankan Islam kalau bukan pemimpin Islam? Siapa yang akan bercakap untuk mempertahankan Melayu kalau bukan pemimpin Melayu? Maknanya mereka di atas sedang nazak pada hari ini. Mereka tahu orang Melayu dan umat Islam hari ini yakin bahawa masa depan umat Melayu dan Islam insya-Allah akan dipertahankan dan dibela oleh Perikatan Nasional, insya-Allah. Kita tidak akan kompromi soal Melayu dan Islam, dan kita berlaku adil kepada kaum-kaum yang lain. Baru negeri dan negara boleh maju. Jadi saya berharap kita kena keluar beramai-ramai, memberikan isyarat kepada pemimpin di atas, tolong fokus, bantu dan peduli, prihatin kepada rakyat. Dan saya percaya bila saudara sendiri keluar, berilah sokongan kepada Perikatan Nasional. Boleh? Boleh. Di Ulu Kelang saya nombor 1. Jadi pagi-pagi lepas solat subuh keluar awal, jangan tunggu petang. Petang hari 12 hari bulan dilaporkan hujan ribut.
ikutin beliau. Jadi keluar pukul 8 pagi, terus ke pusat pembuangan undi, bawa kad pengenalan. Kalau ada malam sebelum itu ada hantu raya yang minta kad pengenalan, jangan bagi. Pegang dan tidur dengan kad pengenalan. Pagi-pagi bawa kad pengenalan, dapatkan kertas undi. Dapat kertas undi, jangan tengok di bawah, tengok nombor 1 je. Kalau kita tengok nombor 2 dan seterusnya, banyak masa terbuang. Masa itu emas. Tengok nombor 1, namanya Azmin Ali, Perikatan Nasional Pangkah. Terus balik. Nombor 2 jangan. Kalau kita pergi pertandingan bola sepak, nak nombor 1 atau nombor 2? Tahu tak? Apa perkejohanan kita nak nombor 1. Jadi dah dapat nombor 1, bagilah. Boleh? Kalau saudara-saudari yakin dan bantu saya, kita menang di Ulu Kelang, insya-Allah di Selangor pada 12 hari bulan malam, SPR akan umum negeri Selangor jatuh ke tangan Perikatan Nasional, insya-Allah. Mengapa kita mengajak rakyat untuk mendukung Perikatan Nasional? Saya telah jelaskan sebahagiannya tadi. Kita ada agenda yang amat penting untuk mengangkat martabat umat dan memakmurkan negeri. Jadi saya harap tuan-tuan dapat membantu saya. Mulai malam ini, kurangkan tidur, bantulah saya, yakinkan ahli keluarga, jiran tetangga, kenalan kita. Kalau ada di luar Ulu Kelang, tolonglah hubungi mereka. Balik ke Ulu Kelang dan lakukan hak mereka sebagai rakyat di negeri Selangor ini. Boleh atau tidak? Jadi saya ucapkan terima kasih. Saya mohon ampun dan maaf kalau ada kekasaran dan ketelanjuran. Saya merayu tuan-tuan dan puan-puan, berilah peluang ini kepada saya. Saya adalah anak tempatan, dibesarkan di Ulu Kelang, bukan orang asing, bukan pekerja asing. Saya tak lari ke Ulu Kelang. Ini adalah kampung halaman saya. Walaupun ada pihak yang sudah tidak ada modal politik yang melemparkan fitnah dan tomahan bahawa saya lari ke Ulu Kelang, saya dah jawab, saya tak lari. Ini kampung saya. Ibu dan bapa saya buka tanah kerajaan di Kampung Kelanggit seawal 1968. Ketika itu umur saya 4 tahun. Sekarang 59 tahun. Walaupun nampak macam 29 tahun. Sudah 55 tahun saya dibesarkan di Ulu Kelang. Mandat politik pertama saya pun adalah di Ulu Kelang. Pada tahun 1999. Saya seorang saja dalam Dewan Undangan Negeri Selangor ketika itu. Yang lain adalah UMNO dan Barisan Nasional. Saya telah buktikan sepanjang perkhidmatan saya di Ulu Kelang, saya telah lakukan sedaya upaya saya yang terbaik untuk rakyat di Ulu Kelang. Boleh tanya pimpinan masjid, surau, madrasah, sekolah, persatuan penduduk. Saya cuba sedaya upaya untuk memastikan semuanya dapat pembelaan yang adil. Dan saya berikrar, saya akan teruskan khidmat ini dengan sedaya upaya saya, insya-Allah.